Mari kita sama-sama berdoa. 让我们低头祷告。 Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi yang indah hari ini. 神，我们在这个清晨的早上向你献上感恩。 Engkau memanggil kami untuk dapat berkumpul beribadah kepadamu. 你呼召我们来到这里向你敬拜。 Siapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. 主啊，恳求你预备我们的身心灵。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. 奉耶稣的名如此祷告。 Amin. 阿门。 Bapak Ibu Saudara-saudari disilakan untuk duduk kembali. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. 大家早上平安。 Kita bersyukur pada hari ini kita memasuki Minggu Advent yang ketiga. 今天是我们第3个礼拜。 Pada hari ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan 今天我们要听的神的话语 yang terambil dari Matius 1, 是记载在马太 ayatnya yang ke-18 hingga ke-25. 第18节到第25节。 Matius 1 ayat yang pertama hingga pasal yang pertama ayat yang ke-18 hingga yang ke-25. 马太福音第1章18到25节。 Saya akan membacakannya dalam bahasa Indonesia kepada Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. 我们用印尼文念。 Matius 1 ayat 18 hingga ke-25. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudari, semakin umur kita bertambah, semakin mulai kita beranjak dewasa, umumnya kita terdorong untuk semakin mau punya keputusan pribadi akan diri kita. 随着年龄的增加，我们渐渐的成长的时候呢，我们很希望能够自己做决定。 Keputusan-keputusan yang terkait dengan diri kita sendiri. 一切的决定当然是关乎于我们自己， Pilihan-pilihan yang umumnya kita ambil, 我们所拿的选择， umumnya juga menggambarkan kesukaan-kesukaan terhadap diri kita. 也是我们本身所愿意、所喜欢的事情。 Dan hal ini berdampak terhadap ketaatan kita juga terhadap sesuatu. 而且这些事情当然呢，对忠诚还是顺服呢是有影响的 Seperti contohnya Bapak Ibu Saudara-saudari, 就比如 seperti adik saya yang ada di Makassar. 我在马嘎萨有一个小弟 Jadi boleh diperlihatkan foto keluarga saya? 这是我家庭的照片 Ya, jadi inilah foto keluarga kami. 这是家庭照。 Adik saya yang paling kecil bernama Anugrah. 这个最小的弟弟叫做恩典， Bisa lihat ya betapa bahagianya Anugrah ini. Jadi saya punya 3 adik, 2 cowok dan 1 cewek. 我有3个弟兄姊妹，是2个男的， Dan sayalah kakak yang paling tua. 我是最年长的。 Yang paling kecil ini Anugrah beda 17 tahun dengan saya. 他跟我相差17岁， Itulah mengapa namanya dinamakan Anugrah. 所以他就被称为恩典。 Sekarang dia sudah berumur 7 tahun. 现在已经是7岁了。 Ada hal yang menarik dari cerita Anugrah ini Bapak Ibu Saudara-saudari. 有一个很吸引人的故事，关于我的弟弟。 Jadi Anugrah ini punya hobi makan. 他很喜欢吃。 Kalau dulu kami kakak-kakaknya mungkin hobinya main-main. 可能我们这些年长的喜欢玩耍而已。
Kalau Anugerah ini hobinya suka makan. 但是这个小弟弟他喜欢吃东西而已。 Nah, dulu kebiasaan di rumah kami kalau mama kami lagi malas masak, 如果妈妈真的觉得有点懒惰的话， biasanya beli ayam KFC atau masak Indomie. 他们就买了肯德基的那个鸡，或者是煮那些快速面。 Karena biasanya lebih praktis dan lebih mudah. 当然是非常简单的。 Dan memang makanan ini disuka oleh keluarga kami. 这是我们家庭所喜欢的。 Semenjak Anugerah bisa makan sendiri, 当他自己可以吃的时候， mau nggak mau dia ikut juga makan makanan kami. 那么他当然也是吃我们吃的东西。 Akhirnya dia coba dong makanan KFC dengan Indomie. 那么他就尝试来吃这个肯德基或者是 Indomie。 Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudari? 那么发生了什么事情呢？ Akhirnya dua makanan itu menjadi dua makanan favoritnya. 当然，这两样的食物呢，成为他的最爱。 Dulu, Mama sering kasih dia sayur. 以前妈妈常给他蔬菜吃， Setelah dia tahu rasa Indomie dan KFC ini, 当他知道这个肯德基和快速面的味道的时候， kalau dibuatkan sayur dia bisa nolak. 有给他蔬菜，他拒绝了。 Semenjak itu Anugerah susah banget makan sayur. 自从那个时候起呢，他就非常的不要吃那个蔬菜了， Biasanya taat-taat aja tuh kalau dikasih sayur. 有给他也不吃了。 Tapi sekarang dia suka Indomie dan dia suka KFC dan sekarang dia sudah bisa menentukan pilihan rasa makanannya sendiri. 那么当然，他喜欢吃的这些快速面、肯德基呢，他是自己可以做选择了。 Kadang kalau tidak dituruti keinginannya, 如果我们不随着他的意愿， dia bisa marah, dia bisa ngegas. 他就发脾气了。 Kecil-kecil sudah bisa nolak. 小小的年纪就很会发脾气了。 Padahal tidak pernah diajari seperti itu di keluarga 其 kami. 实我们没有教过他如何的发怒， Sudah mau punya pilihan terhadap dirinya sendiri. 他自己已经有了做选择的能力 Salah satu contohnya tadi lewat makanan. 就是关于吃的东西。 Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari, kisah Anugerah ini sedikit menggambarkan kecenderungan diri kita manusia untuk mau punya pilihan atas dirinya sendiri. 安努格拉的故事告诉我们说呢，我们人类的当然很喜欢自己做决定， Dan pasti pilihan kita itu terkait dengan apa yang kita sukai. 我们所选择的当然是我们所喜欢的。 Dan hal ini menjadi hal yang bahkan sangat umum ketika kita beranjak dewasa. 当然，当我们一再成长的时候呢，这变成很普通的一回事了。 Semakin kita dewasa, semakin kita ingin hidup independen. 我们越成长越成熟，我们愿意的成为自由的， Punya pilihan-pilihan dan keputusan-keputusan kita sendiri. 可以拥有自己的选择权和是自己的决定权。 Bahkan umumnya jika berbicara mengenai ketaatan, 当我们谈起顺服， kadang orang dewasa lebih sulit untuk taat. 成年人更难的顺服， Karena hal tersebut akan dibandingkan dengan pilihan dan kesukaannya sendiri. 因为成年人能够把它来做比较，关于自己的喜好。 Karena umumnya kita mau taat kalau itu selaras dengan kesukaan kita. 我们想要顺服，如果这个事情呢跟我们所爱的、所愿意的呢是合乎的， Tetapi bagaimana jika ketaatan itu berbenturan dengan kesukaan hati kita? 如果我们那个顺服呢跟我们的心里的意愿呢起冲突的话， Hal ini terjadi dalam kehidupan Yusuf. 这是发生在约瑟的身上了。 Matius 1 ayat 18 sampai 25 menceritakan sebuah ketaatan Yusuf. 马太福音第1章从18到25节告诉我们关于约瑟的顺服， Ketaatan Yusuf yang tidak memaksakan kehendaknya tetapi melainkan kehendak Tuhan. 这个顺服呢告诉我们说呢，是关于神的旨意的成全。 Di ayat yang ke-18 kita mendapatkan sebuah informasi bahwa pada saat itu ia sudah bertunangan dengan Maria. 那时候呢，约瑟和这个玛利亚已经有婚约了。 Maria akan menjadi calon istrinya dan calon ibu dari anak-anaknya kelak. 当然，玛利亚是他的未婚妻，也将成为他儿子的母亲。 Sudah pasti Yusuf sudah punya 1001 mimpi untuk masa depan keluarganya kelak bersama dengan Maria. 当然，约瑟也可能有了很多的那些计划，关于他将来的这个家庭。 Tetapi di tengah 1001 mimpi itu, 但是在这个计划的当中，还是梦想当中，
datang dentuman keras terhadap hidup Yusuf. 来了一个最大生活上的打击， Ibarat sebuah gong yang besar yang dibunyikan yang menghentak semua orang yang mendengarnya. 好比是一个大炸弹呢，突然间爆发了。 Seperti itulah mungkin yang dirasakan oleh Yusuf. 那时候，这好像是约瑟的感觉啦。 Bagaimana tidak Bapak Ibu Saudara-saudari? 为何不是这样呢？ Calon istrinya yang ia sangat sayangi, 他所爱的那个未婚妻 tiba-tiba sedang mengandung. 啊，突然间就怀孕了。 Bukan hanya itu, 不只是如此， tetapi kondisi hamil Maria 但是玛利亚怀孕的情况， merupakan kondisi yang di luar nalar manusia. 是我们人类所不能想象的。 Maria mengandung dari Roh Kudus. 她是因着圣灵的这个感应而怀孕的。 Bisa membayangkan bagaimana rasa atau perasaan dari Yusuf pada saat itu. 我们可以想象看约瑟当时的心情是如何的。 Coba bayangkan kalau Bapak Ibu Saudara-saudari di posisi Yusuf pada saat itu. 试想看呢，约瑟当时的那个位置是如何处理的？ Dalam kondisi bertunangan, 在那个已经有了未婚妻的， mendengar calon istrinya hamil dan mengandung dari Roh Kudus. 听到了未婚妻已经怀孕了，而且也是因着圣灵而怀孕的， Pasti begitu banyak pertanyaan. 他当然心里有千个的那个问题要问， Mungkin ada kegeraman dari hati Yusuf, 也可能心里有一些挣扎不甘愿， ada kekecewaan. 也可能有世伤， Karena rencana-rencana yang ia telah tetapkan mungkin tidak berjalan dengan baik. 因为他所有的一切计划呢，当然不能够实行了。 Akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudari, Yusuf ingin mengambil tindakan untuk menceraikan Maria dengan diam-diam. 最后也是决定呢，要安安静静的呢，就把这个婚约退掉了。 Memang hati Yusuf ini tulus. 那当然，约瑟的心是诚实的， Walaupun mungkin ia terguncang, 可能他被受到了这些震撼， tetapi ia tidak mau mencemarkan nama Maria. 但是他也不要他那个玛利亚的名义受到蒙污， Karena bisa jadi kalau dia mengumumkan Maria kepada masyarakat, 如果他向这个全世界宣布的话， bahwa ia hamil di luar nikah, 就是说呢，玛利亚呢在婚外怀孕， Maria dapat diberikan hukuman dan hukumannya adalah hukuman mati. 那么玛利亚就会接受死刑了， Bersinah, 因为她犯了奸淫。 itu kalau hukuman dari tradisi Yahudi. 犹太人的那个法律， Tapi ketika Yusuf mempertimbangkan ingin menceraikan Maria secara diam-diam, 所以当约瑟决定安安静静的把这个婚约退掉的时候， tiba-tiba muncul dentuman yang kedua. 突然间就爆发了第二次更大的那个发生了。 Di tengah begitu banyaknya pertanyaan Yusuf dan kegeraman hati Yusuf, 在约瑟心里这么多的疑问呢，还有打击等等， ada gong yang besar lagi yang terbunyi dalam hidup Yusuf. 就突然间发生了第二次更大的爆炸了。 Dentuman ini akan menjadi dasar kekuatan Yusuf dalam menjalani ketaatannya. 当然，这个爆炸要成为他对顺服的基础了， Yaitu pada ayat 21 hingga yang ke-23. 就是第21到第23节。 Saya akan membacakannya untuk kita semua. 我念给弟兄姊妹听， Ini ketika malaikat berbicara melalui mimpi, 就是 mimpinya Yusuf. 就是当这个天使借着梦来跟约瑟谈话。 Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sebuah pesan yang tidak panjang Bapak Ibu Saudara-saudari. 不是很长， Bahkan tidak sampai 2 paragraf. 不到2段， Tetapi pesan ini yang mengubah seluruh hidup Yusuf
bahkan akan mengubah seluruh kehidupan manusia. 但是这个天使所宣告的呢，就改变了约瑟的全身，还有我们全世界的人类。 Yusuf nampaknya sadar bahwa ini sebuah tanggung jawab yang begitu besar. 约瑟知道呢，这是最大的责任。 Ia pasti tahu bahwa ketika ia menjalankan tugas ini, 他知道，当他实行这个责任的时候， semua harapan-harapannya dulu tidak akan mungkin terjadi lagi. 那么他以前所想象的一切意念呢，当然不能够实行了。 Karena ini bukan lagi menjadi kisah Yusuf, tetapi akan menjadi kisah Kristus. 因为这不是约瑟的故事了，将成为耶稣的故事了。 Dan ketika ia mendengar pesan dari malaikat, 当他听了这个天使的祝福的时候， tidak ada catatan yang menuliskan bahwa Yusuf mengelak. 没有记载说约瑟拒绝了。 Seperti tadi ketika anugerah diberikan sayur. 就好像我的弟弟恩典，当你给他这个吃蔬菜的时候，他拒绝。 Tetapi penulis mencatat bahwa ketika Yusuf bangun dari mimpinya, 这里记载说，当约瑟从梦中睡醒的时候， ia berbuat seperti apa yang diperintahkan malaikat itu kepadanya. 他是按照天使的吩咐去实行了。 Ia mengambil Maria istrinya. 他就把玛利亚娶过来， Maaf, ia mengambil Maria sebagai istrinya. 他就是正式的把玛利亚娶过来， Bahkan sampai Maria melahirkan. 直到玛利亚把耶稣生下来。 Tetapi yang menjadi pertanyaannya ialah, 我的问题是， apakah dasar dari ketaatan Yusuf ini? 到底有什么基础呢？给他这么做决定呢？ Apakah nanti ia takut kalau ia menolak nanti Tuhan marah kepadanya? 是不是他害怕上帝愤怒呢？如果他拒绝， Atau mungkin dia tidak enak sama Maria? 只是他觉得对玛利亚呢对不起他。 Saya pun juga penasaran Bapak Ibu Saudara-saudari. 我也想知道， Ketaatan seperti apa yang dijalani oleh Yusuf ini? 到底是什么样的顺服呢？约瑟实行了。 Bapak Ibu Saudara-saudari, kita bisa mendapatkan jawabannya di ayat 21 dan 23 tadi. 我们可以看到答案是在第21节、23节。 Pada ayat 21, 21节怎么说？ malaikat mengatakan bahwa engkau akan menamai dia Yesus. 天使说：“你要给他起名叫耶稣， Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. 因为他要将自己的百姓从罪恶里救出来。 Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. 他要将自己的百姓从罪恶里救出来。” Menurut saya ayat inilah yang menjadi salah satu ayat yang membuat Yusuf melakukan tugas panggilan ini. 我觉得呢，这一个经文是约瑟拿决定的，为何他要顺服？ Dalam ketaatannya, ia tahu apa yang ia kerjakan. 他知道他到底要做的是什么事情 Ia sedang menjadi alat bagi Tuhan 他愿意呢顺从神为他的神， yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. 就是这个神呢，这个主呢，要从把人类从罪恶中救出来的。 Bapak Ibu Saudara-saudari, 弟兄姊妹， jangan lupa bahwa kata umatnya ini juga merujuk kepada Yusuf sendiri. 这个圣经所说的百姓，包括约瑟自己。 Ia tahu bahwa akhirnya sebuah kerinduan yang telah lama muncul pada hari itu. 他知道呢，这好几千年的事情呢，就是在那一天呢发生了， Juru selamat datang ke dunia. 就是救世主来到了世上， Akhirnya tergenapi. 最后就是被应允了。 Dan tidak sampai di situ Bapak Ibu Saudara-saudari. 不止如此而已 Di dalam perjalanan ketaatannya, 那么他继续的路途当中， Yusuf pun merasakan Allah Immanuel. 他也感受到呢，耶稣就是那个以马内利， Allah yang tidak hanya memberikan Yusuf tugas, 不只是给约瑟一些责任去进行的神， tapi Allah yang menyertai dan bersama dengan Yusuf 也是一个与约瑟同在的神， dalam menjalankan tugas panggilan itu. 就是在他实行他的呼召与责任的时候， Dan Yusuf pun mengalami secara pribadi Allah Immanuel itu. 约瑟本身也经历了这个
以马内利，神与他同在。 Luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudari perjalanan ketaatan hidup Yusuf ini. 这约瑟的路程呢，和他的生活呢是非常震撼的。 Ia taat bukan karena ia takut kepada Tuhan. 他顺服并不是因着他惧怕神， Karena kalau ia menolak nanti ia dihukum. 他不是惧怕如果他拒绝了就会发生什么问题，或者是被审判。 Tetapi ketaatan Yusuf karena ia sangat tahu apa yang ia sedang kerjakan. 他顺服，因为他知道他在执行他应当做的事情， Bahwa ia akan menjadi alat sang juru selamat dunia. 他就要被这个救世主的所用的一个器皿。 Dan ia tahu bahwa ia tidak berjalan sendiri karena ada Allah Immanuel yang beserta dia. 而且他知道，并不是他自己一个人去承担去实行，乃是神与他同在。 Ia tahu bahwa ada rencana-rencana yang lebih besar daripada rencana yang telah ia buat dalam dirinya sendiri. 他也知道呢，比他本身所做的计划，这个神的计划是更大的、更美好的。 Rencana pernikahannya, rencana bertunangan, rencana punya anak. 他自己的计划就是计划结婚啊，计划组织家庭，计划有孩子啊。 Akhirnya dia serahkan semua kepada Tuhan Allah Immanuel itu. 他就把这一些计划全部的交在神的手中， Dengan menjalankan ketaatannya dan taat dalam panggilan Tuhan. 就是实行他的顺服了。 Demikianlah kisah Yusuf Bapak Ibu 这 Saudara-saudara. 就是约瑟的故事， Tetapi ada satu lagi dentuman yang begitu keras. 就是有一个很大的打击， Dan ini akan menjadi gong untuk kita semua. 就要成为推动我们的事情。 Sebuah gong, sebuah suara yang mungkin jarang kita notice, kita perhatikan dalam ayat ini. 有一个很大的声音呢，是我们时常忽略的， Yaitu ketaatan Yesus. 就是耶稣基督的顺服。 Ia datang ke dunia sama dengan manusia melalui sepasang suami istri yang cukup muda. 就是 Maria dan Yusuf. 耶稣来到世上，就经过这一对年轻的夫妇。 Bapak Ibu Saudara-saudari, narasi Natal merupakan sebuah bagian dari kisah ketaatan Yesus. 这个圣诞的故事呢，就是一部分关于耶稣基督的顺服的。 Ketaatan Tuhan Yesus hingga ia mati dan bangkit untuk kita manusia yang berdosa ini. 耶稣基督为了我们这些罪人，他受死，然后复活。 Kristus taat dan melakukan kehendak Bapa yang mengutusnya untuk menyelesaikan pekerjaannya. 耶稣顺服那天父去实行天父的旨意。 Saya akan membacakan 2 ayat untuk kita semua. 有2节的经文， Di Yohanes 4 ayatnya yang ke-34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Dan Filipi 2 ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia, Yesus, telah merendahkan dirinya dan taat. Sekali lagi, dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudari. 约翰福音4章34节说，耶稣说：“我的事物就是遵行差我来子的旨意，做成他的功。”腓立比书2章8节这么说：“既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。” Tidak sampai di situ Bapak Ibu. 不止如此而已， Melalui Kristuslah kita manusia yang tidak taat ini dapat menjadi taat di hadapannya. 我们这些不顺服的人，借着耶稣基督，我们就可以成为一个顺服的人。 Kematiannya dan kebangkitannya untuk kita semua 耶稣基督的死和他的复活， bertujuan agar kita yang tidak taat kepada Dia 就是我们这些不顺服神的人， bisa taat. 可以成为顺服的人。 Yang dulu kita hidup untuk diri kita sendiri 以前我们是为着自己而活的， bisa hidup untuk Dia. 现在可以为神而活。 Ia datang ke dunia taat menjalani panggilan mati di kayu salib 耶稣来到世上顺服，走上十字架， agar kita manusia yang tidak taat ini 可叫我们这些不顺服是悖逆的人， dapat menjadi taat di hadapannya. 可以在神的面前成为一个顺服的人。 Dan dalam proses ketaatan kita ini, 在这个顺服的过程当中，
ada Roh Kudus yang memampukan dan menolong kita. 就有圣灵对我们的帮助。 Bukan sungguh indah Bapak Ibu Saudara-saudari perenungan kita mengenai ketaatan pada hari ini. 今天的这个顺服是何等的美好！ Perenungan mengenai kisah kasih Kristus bagi Yusuf 关于这个耶稣的故事， yang mengingatkan kita kepada satu hal, yaitu ketaatan. 就告诉了我们，就是一个事情，顺服。 Sekarang bagaimana dengan kita? 那么现在我们自己如何呢？ Apa kabar kita yang mengaku bahwa kita murid Kristus? 是不是我们承认我们就是耶稣基督的门徒呢？ Bagaimana kondisi ketaatan kita di hadapannya? 那么我们在主的面前，我们对他的顺服是什么情况呢？ Atau apakah kita masih berkutat dengan ambisi, keinginan pribadi kita? 或者我们是在执着要进行自己所喜欢的事情呢？ Yang mungkin jelas bertentangan dengan kehendak Allah. 也很可能这些事情是对神的旨意是起冲突性的。 Atau mungkin kita masih selalu merasa menyalahkan diri bahwa saya tidak taat karena saya tidak mampu. 他只说我不顺服，因为我没有这个能力去顺服。 Padahal jelas ada Roh Kudus yang memampukan kita. 其实很清楚的，有圣灵可以帮助我们的。 Bapak Ibu Saudara-saudari, 弟兄姊妹， biarlah momen ini menjadi momen bagi kita untuk memikirkan ulang mengenai ketaatan kita di hadapan Tuhan. 愿此时此刻呢，我们可以思考我们如何在神的面前呢顺服他。 Mari kita berdoa. 让我们低头祷告。 Tuhan, kami mengucap syukur untuk perenungan firman Tuhan pada hari ini. 神，我们要感谢你今天早上所传讲的， Mengingatkan kembali kepada kami untuk taat di hadapan-Mu. 这告诉了我们要在神的面前呢顺服您。 Melalui kisah Yusuf, 接着幼世的故事， kami diingatkan bahwa kami tidak berjalan sendiri dalam proses ketaatan ini. 我们被提醒了，在顺服的过程当中，我们也不是自己而行， Ada Allah yang memampukan kami berjalan dalam proses ketaatan kami. 有大能的神呢，你帮助了我们去进行。 Biarlah momen ini Tuhan 主啊，愿这个时刻， menjadi momen kami dapat berkomitmen ulang 让我们可以再一次的承诺 mengenai ketaatan kami di hadapan-Mu. 对神的顺服。 Ini doa kami. 主，这是我们的祷 Di 告， dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. 奉耶稣基督的名求的， Amin. 阿门。 Kabar sukacita tentang penyelamatan umat manusia telah dinyatakan. Seorang tukang kayu bernama Yusuf mendapatkan penyataan. Karena ia adalah seorang yang tulus hati, maka Maria istrinya tidak ia ceraikan. Yusuf memilih jalan ketaatan. Dia melakukan tepat seperti yang malaikat katakan. Setiap hari kita diperhadapkan pada berbagai pilihan. Pilihan untuk hidup taat dan mengandalkan Tuhan, atau berjalan sendiri sesuai dengan kemauan. Hidup dalam ketaatan memang tidak gampang. Ada banyak halangan, ada banyak rintangan. Namun ingatlah, Yesus yang telah lahir ke dunia telah mengalahkan kematian dan memberikan kita kemenangan. Ia hidup di dalam kita, memberikan kepada kita hati yang baru yang dapat taat, serta memimpin kita untuk menang melawan kedagingan. Ketaatan bicara soal kerelaan untuk tunduk pada Sang Maha Kuasa, serta membiarkan Dia yang memegang kendali atas hidup kita. Taat berarti memilih untuk melepaskan kendali atas diri dan membiarkan Dia yang bekerja. Bukankah telah dikatakan bahwa namanya adalah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita? Jika demikian, bukankah seharusnya sebagai murid kita memilih untuk taat kepadanya? Pilihan kembali ada di tangan saudara. Maukah engkau berjalan dalam ketaatan kepadanya? Serahkanlah hidupmu seutuhnya di dalam tangannya, dan biarkanlah Dia bekerja dengan leluasa.